Assalamualaikum. Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan seni persembahan warisan Melayu tradisional yang masih aktif hingga kini. Dan tidak kurang juga, sebahagian daripadanya hanyut di bawah arus kemodenan. Namun pun begitu, setiap negeri di Malaysia mempunyai identiti seni budaya mereka tersendiri yang masih kekal dan dikembangkan hingga ke hari ini. Kalau kita lihat di negeri Kedah, masih kedengaran Gazapati. Pulau Pinang rancak dengan dendang boreal. Selangor nyaring dengan keroncong. Kelantan popular dengan dikir barat serta wayang kulit. Johor tangkas dengan tarian kuda kepang. Melaka pula asyik dengan dondang sayang. Manakala di Terengganu pula unik dengan kelembutan lenggok dan nyanyian rodat. Rodat merupakan hiburan tradisi yang mempunyai fungsi sosial berhubung dengan pengisian kehidupan bermasyarakat. Pantun dan sajak yang dinyanyikan dalam persembahan rodat mempunyai peranan dan pengaruh yang agak signifikan. Dalam konteks ini, pantun dikonsepsikan sebagai satu bentuk nasihat adat, berbudi bahasa, jenaka, kasih sayang yang disampaikan dalam bahasa yang berirama serta indah dan mengasyikkan. Seni persembahan tradisional ini adalah satu bentuk persembahan kesenian yang popular di kalangan masyarakat di Terengganu. Rodat biasanya dipersembahkan di dalam majlis-majlis perkahwinan, kenduri kendara, berkhatan, musim menuai, hari keputeraan sultan dan di pesta-pesta kebudayaan. Seni persembahan tradisional ini dipersembahkan dalam bentuk tarian, nyanyian serta paluan alat muzik yang dipanggil rebana tar atau tar rodat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung kepada yang seterusnya iaitu elemen dalam rodat. 3 elemen utama yang terdapat dalam rodat. Yang pertama, seni suara. Yang kedua, seni muzik. Dan yang ketiga, seni tarian. Seni muzik memerlukan seorang penyanyi yang bersuara lunak dan lembut bagi menarik masyarakat untuk mendengarkannya. Bagi seni muzik pula, perlu berkonsepkan kepada irama Malaysia dan menggunakan peralatan muzik utama rabanata atau dikenali sebagai tar rodat. Yang ketiga iaitu seni tarian. Dalam acara rodat, terdapat 4 pergerakan utama dalam tarian rodat. Yang pertama, pergerakan tangan. Yang kedua, pergerakan gabungan tangan dan kaki. Yang ketiga, pergerakan duduk dan melutut. Yang keempat, pergerakan maju dan mengundur. Pergerakan ini adalah berdasarkan kepada rentak muzik yang dimainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akilah Khadijah binti Wahab, nombor metrik 051537 akan menyampaikan kaedah pelaksanaan penghasilan muzik tar rodat. Baik, mari kita teruskan. Untuk mengiringi satu-satu persembahan rodat, kumpulan pengadi akan menggunakan sejenis alat muzik yang dikenali sebagai tar rodat. Tar rodat ni bentuknya seakan-akan dengan rebana hadrah. Namun, tar rodat ini lebih kecil sedikit berbanding dengan rebana. Tar dibuat daripada sejenis kayu yang dikenali sebagai kayu leban. Apa tu kayu leban? Okey, kayu leban macam ni. Okey, manakala pada bahagian permukaan yang dipalu pula dihasilkan daripada kulit kerbau. Untuk kulit kerbau yang digunakan mestilah berusia sekurang-kurangnya 3 tahun. Kulit kerbau akan diletakkan di permukaan tar dan diikat dengan lilitan aluminium ataupun kuprum dan dipaku sekelilingnya menggunakan sejenis tembaga yang dipanggil sebagai kendil. Okey, pada sekeliling bingkai ataupun buluhnya pula akan terdapat 3 pasang kepingan tembaga yang turut menghasilkan bunyi yang dikenali sebagai kerincing ataupun caping. Ukuran lilitan bagi sesebuah tar rodat biasanya dalam di antara 25 cm sehingga 30 cm. Untuk menghasilkan bunyi tepukan tar rodat yang baik, sejenis rotan kecil yang dipanggil sebagai sedak akan diletakkan antara tar rodat dan bingkai. Bunyi yang rendah akan dikeluarkan apabila bahagian tengah tar dipalu. Manakala bunyi yang tinggi juga dikenali sebagai gemercing akan terhasil apabila bahagian tepi tar dipalu. Dalam persembahan rodat, setiap kumpulan kecil dan muzik rodat memerlukan sekurang-kurangnya
7 buah tarodat yang masing-masingnya memainkan pelbagai rentak yang sesuai dengan bentuk lagu yang akan disampaikan. Sekian daripada saya, Akilah Khadijah binti Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi nama saya Nur Nazmi Afiq bin Azhari. Jadi saya akan menyambung pada bahagian temu bual di mana saya menemukan saya menemu bual Pak Cik Him ataupun dipanggil Pak Him ataupun nama sebenarnya adalah Ibrahim bin Embung. Ibrahim bin Embung ataupun Pak Him ni berusia lebih kurang 78 tahun dan berasal dari Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Dan asal usul permainan tarodat ini seperti yang dikatakan oleh Pak Him sebenarnya adalah berasal dari tanah Arab dan mula diperkenalkan oleh arwah Cikgu Embung, dan asalnya rodat ini bukan dimainkan di daratan. Sebenarnya orang dulu-dulu mainkan permainan tarodat ini di kapal-kapal besar di pelabuhan. Dan setelah kewujudan ataupun permainan tarodat ini diperkenalkan pada waktu itu, ramai daripada penduduk-penduduk kampung dan pemuda-pemuda kampung mula bermain permainan tarodat ini, dan setelah itu permainan tarodat ini sangat terkenal di era ketika itu. Dan setelah kematian Cikgu Embung tadi, Cikgu Ali naik sebagai pengganti untuk mempelopori dan meneruskan warisan permainan tarodat ini di Kuala Terengganu. Dan ia mula berkembang di Surau Panjang, dan Pak Him ni dia berpengalaman lebih daripada 30 tahun dalam pembuatan tarodat ini, dan juga asal usul dan warisan mengenai permainan tarodat di Kuala Terengganu. Maknanya Pak Him ni adalah orang lama di kampung tersebut, kerana di kampung yang beliau tinggal sekarang ini, beliau hanyalah merupakan satu-satunya yang orang kata masih menggerakkan lagi usaha-usaha untuk mengekalkan tradisi permainan Melayu tradisional, iaitu permainan tarodat ini. Dan Pak Him juga beliau ada berkongsi macam mana cara-cara pembuatan tarodat ini. Yang pertama adalah haruslah memilih kayu yang sesuai. Dan yang kedua adalah tukang kayu tadi dia akan membelah kayu tersebut dan dipotong secara keping-kepingan. Maknanya dia akan dibahagi kepada beberapa keping, dan setelah itu barulah dia akan dilentik menjadi bulat. Dan setelah itu, setelah acuan bulat itu telah dibentuk, maka kita akan cari kulit haiwan untuk kita keringkan dan untuk dijadikan sebagai di bahagian atas. Dan setelah ia dikeringkan, kita terus boleh guna untuk bermain tarodat.